Salam sejahtera kepada anda semua. Hari ini saya Cikgu Fong akan berkongsi anda tentang subjek perniagaan tingkatan 4, bab 2, transmasa perniagaan, inflasi. Di akhir sesi pembelajaran nanti, murid-murid akan dapat memahami tentang 1. Memahami maksud inflasi. 2. Memahami 3 jenis inflasi. Yang terakhir, memahami 4 kesan inflasi. Apakah itu inflasi? Inflasi merupakan harga barangan dan perkhidmatan meningkat secara berterusan dalam satu tempoh masa tertentu. Secara amnya, terdapat 3 jenis inflasi, iaitu inflasi tarikan permintaan, 2. Inflasi tolakan kos dan juga inflasi yang diimport. Saya akan menerangkan tentang inflasi tarikan permintaan melalui sebuah cerita. Di sebuah kampung, iaitu Kampung Alice, terkenal dengan penanaman bawang besar dan kebanyakan penduduk kampung menanam bawang besar. Pada tahun 2000, populasi penduduk Kampung Alice hanya 200 orang dan harga bawang besar sekilo pada tahun 2000 ialah RM5 sahaja. Tetapi pada tahun 2010, populasi penduduknya telah meningkat kepada 5,000 orang dan harga sekilo bawang besar telah meningkat kepada RM15 sekilo. Mungkin adik-adik tertanya-tanya, kenapa keadaan ini terjadi? Sebenarnya, Kampung Alice telah mengalami pembangunan yang sangat pesat. Jika kita perhatikan gambar sebelum dan selepas, Kampung Alice telah berkembang maju di mana terdapatnya kilang dan juga pelbagai jenis kemudahan infrastruktur telah terbina di Kampung Alice. Mengapakah harga bawang besar boleh meningkat daripada RM5 kepada RM15 sekilo? Ini disebabkan permintaan terhadap bawang besar semakin meningkat, manakala penawaran terhadap bawang besar adalah terhad. Ini telah menyebabkan penjual meningkatkan harga jualan bawang besar. Keadaan ini telah menyebabkan inflasi tarikan permintaan berlaku. Cikgu ulang, inflasi tarikan permintaan adalah disebabkan oleh permintaan melebihi penawaran. Seterusnya menyebabkan harga jualan barang semakin meningkat. Baiklah, marilah kita lihat inflasi yang kedua, iaitu inflasi tolakan kos. Apakah itu inflasi tolakan kos? Inflasi tolakan kos bermaksud harga barangan semakin meningkat disebabkan kos pengeluaran meningkat. Saya ulang, harga jualan semakin meningkat kerana kos pengeluaran meningkat. Contoh di sini ialah harga bawang besar meningkat kerana kos pengeluaran meningkat. Salah satu daripadanya adalah pajak, benih mahupun racun serangga. Jika salah satu kos pengeluaran meningkat, maka akan menyebabkan harga bawang besar juga meningkat. Seterusnya adalah inflasi yang diimport. Apakah itu inflasi yang diimport? Inflasi yang diimport bermaksud harga jualan barangan import meningkat disebabkan kos diimport meningkat. Ini boleh disebabkan oleh cukai import meningkat, kos bahan mentah meningkat atau berlaku bencana alam di negara penimport. Ini telah menyebabkan penimport terpaksa meningkatkan harga jualan barangan yang diimport. Sesudah kita belajar tentang 3 jenis inflasi, marilah kita belajar tentang 4 kesan inflasi terhadap masyarakat. Pertama, mengurangkan kuasa beli pengguna. Kedua, mengurangkan pendapatan benar pengguna. Ketiga, mengurangkan taraf hidup masyarakat. Keempat, meningkatkan kos sara hidup masyarakat.
Sekarang marilah adik-adik saksikan 4 kesan inflasi terhadap masyarakat. Dulu, dengan modal RM50, kita mampu membeli pelbagai barangan. Namun sekarang, dengan modal RM50, kita hanya mampu membeli sedikit barangan. Ish. Jika dulu saya boleh menabung sehingga RM100 dalam tabungan ni, sekarang tolak perbelanjaan tinggal RM20. Macam mana saya hendak menabung ni? Sebenarnya, saya hendak beli telefon baru. Tapi, disebabkan keadaan inflasi, saya terpaksa bercemat-cemat. Hei, kamu tahukah dulu belanja makan minum saya satu hari hanya RM10. Tapi sekarang apa-apa pun mahal sehingga boleh mencecah RM15 satu hari. Sekarang, tibanya masa cikgu untuk menguji sejauh mana pemahaman anda terhadap 3 jenis inflasi. Adik-adik, sila bersiap sedia untuk menjawab soalan berikut. Kenal pasti pernyataan yang betul. Sama ada inflasi tarikan permintaan, inflasi tolakan kos, ataupun inflasi yang diimport. Soalan A. Harga face mask meningkat disebabkan pandemik COVID-19 di seluruh dunia. Saya ulang, harga face mask meningkat disebabkan pandemik COVID-19 di seluruh dunia. Apakah jawapan tersebut? B. Harga tanaman kandung meningkat kerana berlaku serangga perosak di India. Saya ulang, harga tanaman kandung meningkat kerana berlaku serangga perosak di India. C. Harga rumah teres semakin mahal disebabkan kos simen meningkat. C. Harga rumah teres semakin mahal disebabkan kos simen meningkat. Jadi adik-adik sila jawab sama ada inflasi tarikan permintaan mahupun inflasi tolakan kos ataupun inflasi yang diimport. Marilah adik-adik lihat skema jawapan berikut. Soalan A. Harga face mask semakin meningkat. Jawapannya adalah inflasi tarikan permintaan. Soalan B. Harga tanaman kandung semakin mahal. Adalah inflasi yang diimport. Manakala soalan C. Harga rumah teres semakin meningkat adalah inflasi tolakan kos. Satu soalan mana cukup? Marilah kita lihat soalan kajian kes. Kajian kes ini berkait rapat dengan apa yang berlaku sekarang. Kajian kes ini berbunyi begini. Pandemik COVID-19 telah merebak di seluruh dunia. Kerajaan telah mengadakan PKP bermula pada 18 Mac 2020 sehingga 30 Disember 2020. Permintaan terhadap face mask semakin meningkat sehingga pasaran mengalami kekurangan stok. Rentetan daripada itu, kerajaan campur tangan dengan menetapkan harga kawalan pada RM1.50 terhadap face mask 3 ply. Soalan A. Nyatakan jenis inflasi yang berlaku. 3 markah. Soalan B. Jelaskan 4 kesan inflasi terhadap masyarakat. 8 markah. Adik-adik, sila semak jawapan anda. 1A. Nyatakan jenis inflasi yang berlaku. Sudah tentu adalah inflasi tarikan permintaan, iaitu 1 markah. Berlaku kerana permintaan terhadap face mask yang meningkat, 1 markah. Manakala penawaran terhad tidak dapat menampung permintaan, 1 markah. Kesemuanya 3 markah. Marilah kita lihat soalan B, iaitu 4 kesan inflasi terhadap masyarakat. Mengurangkan kuasa beli pengguna. Kerana sekarang terpaksa membeli dengan harga yang lebih tinggi berbanding dulu, 2 markah. Kemudian, mengurangkan pendapatan benar pengguna. Kerana pengguna tidak dapat menabung selepas tolak perbelanjaan, 2 markah. Yang seterusnya adalah mengurangkan taraf hidup masyarakat. Kerana pengguna terpaksa berjimat dan berbelanja mengikut kemampuan pengguna, 2 markah. Yang terakhir adalah meningkatkan kos sara hidup.
kerana harga barangan semakin meningkat telah menyebabkan pendapatan benar pengguna semakin berkurang. Maka, meningkatkan beban hidup masyarakat. 2 markah. Kesemuanya 8 markah. Cikgu harap adik-adik semua sudah faham tentang bab inflasi. Marilah kita imbas kembali apa yang dipelajari pada hari ini. Apakah maksud inflasi? Inflasi ialah harga barangan dan perkhidmatan meningkat secara berterusan dalam satu tempoh tertentu. Dan secara amnya terdapat 3 jenis inflasi, iaitu inflasi tarikan permintaan, inflasi tolakan kos dan juga inflasi yang diimport. Dan cikgu juga terangkan tentang 4 kesan inflasi, iaitu kesan pertama mengurangkan kuasa beli pengguna, kedua mengurangkan pendapatan benar, ketiga mengurangkan taraf hidup masyarakat, keempat meningkatkan kos sara hidup. Cikgu berharap semua adik-adik akan mengulang kaji di rumah. Baiklah, kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bye-bye.